رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين آمين. وإلهام الملائكة المقربين. آمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا آمين. وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا آمين. رب العالمين. أثبنا آمين يا رب العالمين. آمين. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan i'rab ayat sambungan ayat 70, iaitu wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Jadi masih lagi ayat 70 berkenaan dengan Allah Ta'ala minta supaya Nabi kita Muhammad SAW menjauhi siapa? Alladzina takhadhu dinahum, mereka yang telah menjadikan agama mereka la'iban wa lahwan, permainan dan juga senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan juga menjauhi mereka yang tersebut yang telah diperdaya, ditipu oleh kehidupan dunia. Wa dhakkir bihi, dan pada masa yang sama berikanlah peringatan kepada mereka bihi, dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan azab hari akhirat. An tubsala nafsum bima kasabat, bahwasanya diri mereka akan dimasukkan ataupun akan dicampak, akan dibakar api neraka, bima kasabat, dengan apa yang dia ataupun dirinya lakukan ataupun usahakan. Laisa laha min dunillah, tidak ada baginya, iaitu bagi diri seseorang, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak juga ada penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala teruskan, wa in ta'dil, inilah tempat yang kita berhenti pada minggu lepas. Wa in ta'dil, dan sekiranya dia, iaitu diri seseorang, kulla adlin, mahu menebus dengan semua jenis bentuk tebusan, la yu'khadh minha, tidak akan diambil daripadanya. Ulaika alladhina ubsilu, mereka itu yang dicampak ataupun yang dibakar, bima kasabu, oleh api neraka, dengan apa yang telah mereka usahakan. Lahum syarabun min hamim, bagi mereka minuman daripada api yang panas. Wa adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, akibat ataupun dengan sebab apa yang telah mereka ingkari ataupun kufur. Jadi itu adalah terjemahan secara ringkas, dan sebelum ini kita telah pun tafsir ayat ini. Jadi kita teruskan dengan sambungan i'rab. Wa in ta'dil. Wa in ta'dil, waw itu adalah wa atifah, huruf ataf, sambungan daripada ayat sebelumnya. Ini ataf kepada ayat sebelumnya. Okey. Wa in ta'dil, waw itu adalah waw ataf in syartiyah. In syartiyah merupakan adat syarat. Jadi kita terjemahkan sekiranya kamu buat sekian-sekian, maka apa jawabnya? Kamu akan dapat ataupun kamu tidak dapat, ataupun ada jawapannya kepada in. Jadi in itu adalah syartiyah. Syartiyah dari sudut maknanya dia ada makna syarat. Seandainya kamu menepati syarat ini ataupun seandainya kamu buat perkara ini, maka kamu akan dapat ada jawab kepada syarat ini.
Dari sudut i'rabnya dia adalah jazimah. Dia adalah merupakan antara adat ataupun fungsinya adalah menjazamkan fi'il mudhari'. Wa in ta'dil. Jadi kita lihat fi'il mudhari' asalnya ta'dilu dibaca dengan baris mati kerana hukumnya adalah majzum. Jika ditanya kenapa dia majzum, kerana ada in. Kerana ada in itu maka dia jadi majzum. Boleh Jadi kerana ada in itu maka hukumnya menjadi majzum. Okey, in syartiyah jazimah. Syartiyah dari sudut maknanya. Maknanya dia syarat sekiranya jazimah dari sudut i'rabnya dia adalah adat jazam, merupakan huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ta'dil mudhari' majzum. Dia adalah fi'il syarat dan hukumnya adalah majzum. Jadi bila kita bicara tentang huruf syarat ini, kita kena ingat huruf syarat ini dia ada fi'il dia dan dia ada jawab dia. Dan kedua-duanya adalah majzum. Contoh saya buat kat sini. Saya bagi contoh kat sini. Kita ada dua fi'il. Tadhhab, asalnya tadhhabu. Kemudian fi'il yang kedua, jika awak pergi, awak akan, kita ambil makan lah yang mudah. Ta'kul tashba'. Jadi kita ada dua fi'il. Tashba'u asalnya baris hadapan dan kaf ini baris hadapan juga, asalnya begitu. Saya besarkan sikit supaya nampak jelas. Jadi apabila ada in ini dia mengubah ta'kulu ini kepada baris mati. In ta'kul, dan juga tashba' ini dia ubah kepada baris mati juga. In ta'kul tashba'. Sekiranya kamu makan, kamu akan kenyang. Jadi in ini kita panggil apa? In itu adalah adat syarat ataupun kata huruf syarat. Adat syarat. Kemudian dia juga adalah jazam wal jazam. In itu. Okey. Ta'kul itu, ta'kul, kalau kita nak i'rabnya, dia adalah fi'il syarat. Fi'il syarat, fi'il mudhari', fi'il syarat, hukumnya adalah majzum bisukun. Dia adalah fi'il syarat majzum bisukun. Jadi kita baca dengan baris mati tu. Asalnya dia baris hadapan, ta'kulu. Dan tashba', tashba' itu adalah jawab dia. Jawab syarat. Hukumnya majzum juga. Bisukun. Ini seandainya isim syarat, fi'il syarat dan jawab syarat adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il lain, fi'il madin ataupun dia jawab dia isim contohnya, maka dia tidak jadi majzum lah. Seandainya fi'il mudhari' berada selepas in. Jadi dia hukumnya adalah menjazamkan. Jadi kita baca dengan baris mati kedua-duanya. Itulah maksudnya jazam, majzum. Jadi kita i'rab dia fi'il syarat majzumun bisukun. Jawabu syaratin majzumun bisukun. Jawab syarat majzum dengan baris mati yang kita bariskan di akhir itu baris mati. Asalnya adalah ta'kulu tashba'u, tetapi apabila ada in dia menjazamkan fi'il dengan jawab dia. Jadi kalau kita lihat di sini, ta'kul kamu makan. Sekiranya kamu makan, apa jawabnya? Kamu kenyang. Itu maksudnya. Kenyang itu akan terhasil dengan syarat makan. Jadi ada kaitan antara ta'kul dengan tashba'. Kaitannya adalah seolah-olah kedua-dua perbuatan ini menjadi syarat. Terikat di antara keduanya. Kenyang dengan makan. Kalau tak makan, tak kenyang. Kalau makan, kenyang. In ta'kul, seandainya kamu makan, maka kamu akan kenyang. Sekiranya kamu tak makan, maka kamu tak kenyang. Itu lebih kurang dari sudut contoh syarat. Jadi di dalam ayat ini
Allah Ta'ala sebut in ta'dil. Ta'dil itu kembali kepada nafsun. Nafsun itu kita dah belajar minggu lepas, dia adalah muannas. In ta'dil. Okey. Sekiranya kamu mahu menuntut keadilan dengan memberi tebusan. Memanglah kita di akhirat nanti tak bawa apa pun. Tapi di sini adalah Allah Ta'ala cuba untuk mendekatkan kita betapa di akhirat nanti tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong kita. Baik harta kita, baik anak pinak kita, baik apa-apa saja yang ada pada kita, jawatan dan sebagainya, ia tidak dapat membantu kita. Kalau atas dunia ini kita boleh tebus. Kalau ada orang ada jawatan, mungkin dengan jawatannya dia boleh menggunakan pengaruhnya. Dengan duit dia boleh guna. Maknanya apa-apa saja di atas dunia ini kita boleh guna. Pengaruh, jawatan, anak, duit, harta kita boleh jadikan sebagai tebusan, pertukaran daripada dikenakan sebarang tindakan. Tapi di akhirat nanti tak ada apa-apa. Kamu bawa di akhirat nanti adalah amalan kamu. Jadi harta kamu tinggalkan. Seandainya kamu nak tebus, seandainya seolah-olahnya kamu ada tebusan, kamu nak beri kepada Allah SWT, maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada bawa sesuatu di mana dengan benda ini aku mahu tebus supaya aku dapat dihindari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kamu mahu menebus, kulla adlin la yu'khad minha, tak diterima. Maknanya ada benda yang laku, ada benda yang tidak laku di akhirat nanti. Yang tidak lakunya nak tebus. Maknanya nak tebus menebus ini tidak ada. Maknanya kamu akan dikira laha ma kasabatum 'alaiha maktasabat. Kamu akan dikira apa yang kamu usahakan. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha. Jadi yu'khad ini adalah jawab kepada in. Ta'dil ini adalah fi'il dia, fi'il syarat. Yu'khad jawab syarat. La yu'khad ini jawab syarat. Jadi seandainya kamu mahu tebus, jadi tidak diambil. Maknanya tidak ada harga. Ini jawab kepada ta'dil tadi. Macam atas ini, ta'kul itu adalah jawab syarat. Apa ta'kul itu fi'il syarat, tashbah adalah jawab syarat. Jadi di dalam ayat tadi, ta'dil itu adalah fi'il syarat. Hukumnya apa, kita letak apa, dibaca dengan sukun. Yu'khad itu adalah jawab syarat, juga dibaca dengan sukun, iaitu baris mati. In ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha. Okey. Sampai mana tadi? Aywa. Wal fa'il hiya. Fa'ilnya adalah hiya. Jadi ta'dil ini ada fa'il dia. Siapa yang nak tebus ni? Yang nak tebusnya adalah nafsun, diri seseorang itu. Diri seseorang itu seandainya dia nak tebus segala kesilapan dia, segala balasan yang akan dikenakan kepadanya, la yu'khad minha, tidak akan diambil daripada tebusan tersebut. Tidak laku, tidak diterima, tidak ada nilai. Semuanya akan dibalas hasil daripada usahanya di atas dunia ini. Okey. Kulla maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini dia ada masdar dan dia ada juga naib. Naib maf'ul mutlaq. Antara yang boleh menjadi naib. Naib ini maknanya pengganti. Maf'ul mutlaq ialah kalimah kul. Kul ini maksudnya semua ataupun setiap. Jadi dia adalah maf'ul mutlaq. Jadi kita dah tahu sebelum ni beberapa jenis maf'ul. Rasanya minggu lepas saya cerita tentang maf'ul. Jadi ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ada yang diambil daripada masdar dia. Masdar dia. Ini kita panggil maf'ul mutlaq betul lah. Contohnya kita sebut daraba, kita ambil akala tadi. Akala Muhammadun aklan. Muhammad makan. Kemudian aklan itu masdar bagi akala ada selepas Muhammad itu. Jadi kita nak i'rab apa ni?
Jadi akala itu fa'il. Tidak begitu. Kemudian Muhammad itu fa'il, pelaku. Kemudian ada masdar, iaitu kata nama terbitan yang diambil daripada fa'ilnya, akala. Jadi akala itu kita panggil masdar ataupun namanya yang biasa disebut ialah maf'ulun mutlak. Dan maf'ul mutlak ini fungsi di atas itu ialah taukid, menguatkan makna. Jadi kalau kita sebut akala Muhammadun aklan, maksudnya Muhammad betul-betul dia makan. Makan sungguh-sungguh. Aklan itu fungsinya adalah untuk taukid, menguatkan makna fa'il tadi. Jadi kita panggil maf'ul mutlak. Jadi ada kadang-kadang maf'ul mutlak ini dia naib dia apabila bukan masdar daripada fa'il tetapi perkataan lain. Contohnya dalam ayat tadi, wa in ta'dil. Wa in ta'dil, tiba-tiba ada kulla. Kulla. Jadi nak i'rab apa kulla ini? Cuba kita i'rab, kita buang dulu in tadi. In ta'dil itu adalah fa'il. Kemudian fa'il dia adalah di dalam tu, fa'il dia adalah hiya kat dalam tu. Itu ia, dia ta'dil, dia mahu menebus. Kemudian ada kulla. Jadi kulla ini di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ataupun naib. Naib maf'ul mutlak. Naib dia. Naib dia maknanya ganti kepada maf'ul mutlak. Dia tidak sebut maf'ul mutlak kerana bukan masdar daripada akala, tetapi disebut naib maf'ul mutlak kerana kulla ini antara perkataan yang boleh menggantikan maf'ul mutlak. Ada lagi beberapa contohnya kalau ada masdar yang makna perkataannya berbeza daripada fi'il tetapi maknanya hampir sama, juga boleh menjadi maf'ul mutlak. Itu pun boleh jadi naib maf'ul mutlak. Ada banyak juga, saya pun tak berapa ingat. Tapi antaranya kulla, kemudian masdar yang tak sama dengan fi'ilnya, tetapi maknanya lebih kurang, juga boleh menjadi maf'ul mutlak. Jadi kalau kita lihat di dalam i'rab ini, Syekh Thayyib Al-Ibrahimi dia menyebut kulla maf'ul mutlak mansub, dibaca dengan baris atas naib anil masdar, maknanya naib anil maf'ul mutlak, dia ganti tempat masdar. Kalau kita nak kiranya ta'dil ini kita kena sebut adlan, wa in ta'dil adlan, barulah jadi maf'ul mutlak. Tetapi tidak disebut adlan tadi, tetapi disebut kulla. Jadi kulla itu adalah maf'ul mutlak, dibaca dengan baris atas, dan ia merupakan naib, ganti. Sebenarnya ada maf'ul mutlak daripada fi'il ni, tetapi tidak disebut. Disebut kulla sebagai ganti anil masdar ataupun anil maf'ul mutlak. Adlin mudhafun ilaih. Jadi kalau ayat ni disebut wa in ta'dil adlan, jadi sudah jadilah adlan itu maf'ul mutlak. Cuma bila disebut kulla, jadi kulla itu menjadi naib maf'ul mutlak dan dia menjadi mudhaf, dan adlin itu adalah mudhafun ilaih. Okey, kemudian la nafiyah. La nafiyah bermaksud nafi, tidak. Yu'khad mudhari' majzum. La nafiyah ini kalau ikutnya dia tidak ada fungsi dari sudut i'rab. Dia hanya nafi. Maknanya dia tidak menjazamkan, dia tidak menasabkan. Berbeza dengan nafi yang lain. Kalau kita nafi dengan lam, dia menjazamkan. Kalau nafi dengan lan, dia menasabkan. Contoh kalau saya buat macam ni. La, lan, lam, dia akan jadi mati. Yu'khadh.
Kemudian kalau saya guna lan, dia jadi atas bari atas. Yu khoda bari atas. Tapi kalau guna la, yu khadu. Cuma dalam ayat tu dia bari mati kerana dia menjadi jawab kepada syarat. Dia menjadi jawab kepada syarat. Dalam ayat itu kita jumpa Allah Ta'ala sebut la yu'khad. Kenapa bari mati? La ini dia nafi. Dan dia tidak berfungsi untuk menasabkan, menjazamkan. Nafi ini dia tidak ada fungsi dari sudut i'rab menjazam, menasab. Tak sama dengan lam, tak sama dengan lan. La ini dia biasa saja, fi'il mudhari' selepasnya hendaklah dibaca dengan baris hadapan. Cuma dibaca dengan baris mati itu kerana dia menjadi jawab syarat. Jawab syarat yang kita belajar tadi, yang saya huraikan tadi. Wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad. Yu'khad ini adalah jawab kepada jawab kepada ta'dil. Jawab syarat. In ta'dil, ta'dil itu adalah fi'il syarat. Yu'khad adalah jawab syarat. Jadi bila jawab syarat, dia adalah majzum. Boleh? Jadi la itu nafiyah, tidak disebut nafiyah jazimah ke ataupun nasibah, tidak. Dia adalah semata-mata nafi, tidak. Kemudian yu'khad dibaca dengan bari mati ini kerana dia adalah jawab kepada in ta'dil, jawab kepada syarat tadi. Seandainya dia seseorang itu mahu menebus kulla, semua tebusan bentuknya yang ada padanya, la yu'khad minha, tidak diambil daripada tebusan tersebut. Ini jawabnya, tidak diambil. Okey, jadi dibaca dengan yu'khad kerana yu'khad itu adalah jawab syarat majzum. Okey. Yu'khad mudhari' majzum mabni lil majhul. Dia mabni lil majhul. Dibaca yu'khad. Asalnya adalah ya'khudh. Mabni lil ma'lum. Tetapi apabila diubah dengan mabni lil majhul, maka dibaca yu'khad. Kenapa dibaca dengan yu'khad? Kerana mungkin dari sudut balaghahnya, mabni lil majhul ini tidak disebut fa'ilnya, maknanya hina ataupun rendah. Ikutnya kita boleh disebut di sini. Nanti saya cuba buat ayat kalau disebut fa'il. In ta'dil kullu adlin la yu'khad. Kalau saya nak buat fa'il, mungkin saya boleh buat macam ni. In ta'dil kullu adlin la ya'khudhu Allah minha. Seandainya diri seseorang itu mahu menebus setiap tebusan yang dia ada, yang dia mahu, la ya'khudullahu minha, Allah Ta'ala tidak akan mengambil daripadanya. Tetapi tidak disebut begitu. Disebut yu'khad, mabni lil majhul. Tidak ada fa'il. Fa'ilnya adalah Allah. Jadi tidak disebut Allah, maknanya apa yang kamu nak tebus itu adalah tidak ada nilaian bagi Allah. Dan tebusan mahu memujuk ataupun mahu apa panggil mengguna apa-apa saja yang kamu ada di akhirat nanti, tidak ada, kerana yang maha berkuasa adalah Allah SWT. Setiap orang tak boleh bercakap, apatah lagi mahu nak tebus ke, nak merayu, nak pujuk, nak apa-apa yang kita panggil guna kabel ke apa seperti atas dunia ini, tidak ada pun kedudukannya. Jadi tebusan dengan Allah itu adalah sangat rendah. Bukanlah Allah Ta'ala itu boleh menerima rasuah ataupun tebusan untuk elak daripada neraka, api neraka. Tidak. Jadi tidak disebut Allah SWT. Jadi la yu'khad dibina mabni lil majhul adalah litaubih, untuk menghina ataupun untuk menunjukkan betapa kecilnya ataupun betapa tidak berharganya tebusan tersebut. Kerana Allah ini adalah lafzul jalalah yang menunjukkan keagungan, ketinggian.
jadi tidak disebut diguna dengan mabni lil majhul. Mungkin di antara sebabnya begitu, kerana antara sebab tidak disebut fa'il ini ada banyak. Antaranya kerana seseorang itu takut untuk menyebut fa'il, ataupun kerana maklum sudah diketahui. Yang kedua kerana taubih, mahu hina, ataupun tidak serasi, tidak sesuai ayat ini untuk disebut kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak disebut fa'il dia. Fa'il di sini adalah Allah, tidak disebut. Apabila tidak disebut, mabni lil ma'lum ya'khudhu mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum maknanya ada fa'il. Fa'ilnya adalah Allah. Apabila mabni lil majhul dibaca dengan yu'khad, diletak bari hadapan sebelum huruf mudhara'ah dan bari atas sebelum akhir. Sebelum akhir fa'il itu diletak bari atas. Yudrab, yushkar, yu'khad, yujlas dan selainnya, maknanya mabni lil majhul, tidak disebut fa'il. Okey, jelas ah? Kalau ada soalan boleh tanya. Jadi yu'khad mudhari' majzum mabni lil majhul, minha fi mahalli rafa' na'i fa'il. Minha jar wa majrur fi mahalli rafa' na'i fa'il. Jadi na'i fa'il dia, jar wa majrur ini berada di dalam kedudukan na'i fa'il. Okey. Yang ni okey, tak ada apa-apa. Minha itu jar wa majrur, min huruf jar, ha adalah majrur. Jar wa majrur ini kedudukannya adalah fi mahalli, dan kedudukannya pada kedudukan rafa', i'rabnya. Kenapa? Kerana dia adalah naib fa'il. Tidak ada la yu'khad, tidak ada perkataan lain, ada minha. Jadi minha itu adalah fi mahalli rafa' naib fa'il. Ulaika, ulaika ni kalau ikutnya ada ulaik, ulai itu adalah isim isyarah mabniyun ala kasrah maksur fi mahalli rafa' mubtada. Dia adalah mubtada. Kemudian diletak ka ini lil khitab. Lil khitab ni maknanya awak, kalau ikut asalnya mukhatabah, tetapi maknanya lil bu'di, maknanya untuk menunjukkan jauh. Mereka itu, bukan mereka ini. Kalau mereka ini haula'i, kalau mereka itu ulaika. Ka itu menunjukkan lil khitab, maknanya jauh. Itu. Jadi kita ada dalam bahasa Melayu pun mereka ini, mereka itu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau nak menunjukkan itu kena letak kaf. Contohnya ulaika, zalika, tilka, semuanya ada kaf. Kaf itu adalah lil khitab, menunjukkan jauh, ataupun kita terjemahkan itu. Mereka itu. Ulai isyarah, maknanya kata nama tunjuk. Mereka itu. Maksur, hukumnya adalah maksur baris bawah. Kita baca ulai. Fi mahalli rafa' mubtada, kedudukannya adalah mubtada. Kalau ikut asalnya mubtada ini dia dibaca dengan marfu', ulau. Tetapi di sini dibaca dengan ulai. Ulai. Ulaika, mereka itu. Jadi ulaika itu antara maknanya adalah mereka itu yang jauh daripada rahmat Allah. Mereka itu yang jauh daripada kenikmatan. Mereka itu maknanya mereka itu jauh. Jauh. Macam kita baca Quran, dzalikal kitab. Ini kitab. Apa itu kitab? Sedangkan kitab Quran tu depan kita, tapi kita baca dzalikal kitab. Jadi kalau kita lihat antara makna kenapa disebut dzalika itu, menunjukkan Quran itu adalah datang daripada jauh. Bukan datang daripada ciptaan ataupun mimpi ataupun daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran. Quran itu datang daripada jauh, daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada bumi, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulaika maknanya mereka itu, maknanya mereka ini orang yang jauh daripada Allah. Mereka ini orang yang jauh daripada nikmat. Mereka ini jauh daripada kesian belas. Dan mereka ini seolah-olah dibiarkan, tidak ada kaitan, kerana mereka ini di dunia telah kufur
ingkar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini yang menentang Nabi, yang mahu membunuh Nabi, yang mengejek Nabi, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, sebagaimana tafsiran kita sebelum ini. Mereka ini yang mempermainkan agama Allah, yang menjadikan agama Allah sebagai hiburan. Jadi mereka ini adalah golongan yang jauh, ulaika, mereka itu yang berada dalam neraka itu jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi dia guna ulaika antaranya untuk memberi makna apa tadi, jauh. Kaf lil khitab itu alladhi mausul maftuh, maknanya dia adalah isim mausul, kata nama hubung. Ulaika alladzina, mereka yang maftuh, maknanya tak baca dengan alladzini, tak baca dengan alladzinu, dia adalah mabniyun alal fathah. Jadi kalau kita belajar isim ini dia ada mabni alal mabniyun, dia ada mu'rab. Isim dia ada mabni, dia ada mu'rab. Saya dah huraikan sebelum ni, tak apa, kita ulang kaji balik. Dia ada mabni, isim mabni, kita panggil kata nama yang mabni, maknanya tidak berubah. Antaranya adalah isim al-isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah yang kita dah sebut tu? Hadza, hadhihi, kemudian haula'i, kemudian ulaika, ulaika. Jadi isim isyarah ini dia adalah mabni. Dia tidak berubah barisnya. Hadza begitulah sampai kiamat. Hadhihi pun begitulah dibaca. Tak baca hadhihu, hadhiha, dibaca hadhihi. Haula'i pun sama, haula'i saja. Tak baca dengan haula'u, haula'an, tak baca. Ulaika pun sama, ulaika. Bukan ula'uka, ula'aka, tidak. Dibaca dengan ulaika. Jadi semua isim ini kita panggil isim apa? Iaitu isim mabni, tidak berubah baris dia. Dan juga antara isim mabni, isim mausul. Isim mausul ini maknanya kata hubung. Contohnya kita jumpa alladhi untuk lelaki seorang, allati untuk perempuan seorang. Kemudian alladzina untuk lelaki ramai yang kita baca dalam Quran tadi. Kemudian allai ya'isna minal mahid minan nisa. Allai bagi perempuan. Jadi semua ini adalah isim yang tidak berubah barisnya. Jadi alladhi, ya itu mati sampai bila-bila. Allati pun sama, mati sampai bila-bila. Alladzina, nun itu baris atas. Baris atas lah sampai bila-bila. Tak dibaca alladzini, alladzinu, dibaca dengan alladzina. Kemudian allai pun sama, dibaca dengan mati sampailah bila-bila. Jadi semua ini kita panggil mabni. Maknanya kesimpulannya di sana ada isim yang baris akhirnya tidak berubah. Dia tetap. Walaupun dia berada di depan ayat, dia berada di tengah ayat, ataupun berada di hujung ayat, berada selepas huruf jar dan sebagainya, isim ini dia tidak berubah. Dan ada di sana isim mu'rab. Isim mu'rab, isim yang berubah. Contohnya isim zahir biasa, contohnya masjidun. Masjidun ini dalam keadaan tertentu kita baca masjidun. Boleh juga dibaca dengan masjidin. Dalam ayat tertentu kan, kalau ada huruf jar, contohnya fi, dan juga boleh dibaca dengan masjidan. Masjidan. Tapi tak boleh dibaca dengan baris mati. Sebabnya isim ini tanda i'rab dia tak ada baris mati. Tak boleh baca dengan masjid. Kalau kita wakaf lain lah. Tapi kalau kita kata masjid, hukumnya adalah majzum. Tidak ada. Majzum tidak ada bagi isim. Fi'il tidak ada baris bawah, isim tidak ada baris mati. Jadi kalau kita wakaf lainlah, contohnya masjidun asalnya, tetapi kita baca masjid. Masjidin asalnya, tapi kita baca masjid kerana kita wakaf. Tetapi sebenarnya ada baris. Jadi ada mu'rab. Mu'rab maknanya huruf akhir ini berubah. Don, din,
Dan ini isim biasa. Kalau isim biasa dia boleh dibaca dengan mu'rab. Masjid, kitabun, Muhammad, isim biasa. Dia tidak banyak isim mabni ni. Antaranya adalah isim isyarah, isim mausul, kemudian isim fa'il. Mana-mana saja isim tapi makna dia fa'il. Contohnya amin. Kan amin itu isim tapi maknanya fa'il, perkenankanlah. Had, hayya. Hayya itu dia adalah isim fa'il, maksudnya dia menunjukkan marilah, fi'il amar, tapi dia adalah isim fa'il, dia barisnya tidak berubah. Hayya, amin, kemudian selainnya. Jadi ada isim mabni, ada isim mu'rab. Jadi kedua-dua yang disebut sama ada isim isyarah dan juga isim isim mausul, dia adalah mu'rab. Okey. Beres isim isyarah ulai maksur mabni 'ala kasrah, isim mausul maftuh mabniun 'ala al-fathi fi mahalli rafa' khabar. Ulaika mubtada, mereka itu, alladzina, yang itu adalah khabar. Ubsilu madin, maknanya fi'il madin, past tense, yang lepas. Tapi kenapa pula yang lepas? Mereka sedang diazab, ataupun cerita ini adalah semasa mereka diazab dalam neraka. Belum lagi diazab. Kenapa diguna ubsilu madin? Jadi kita dah bincang ataupun kita dah dengar tahu sebelum ini, antara fungsi ataupun makna fi'il madin dia adalah tahqiq. Maknanya confirm. Mereka yang kufur ini mengejek agama Allah, mempermainkan agama, mereka ini ubsilu, pasti dijerumuskan, dimasukkan dengan apa yang mereka lakukan itu di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara makna fi'il madin ini adalah tahqiq. Antara maknanya saya tulis fi'il madin. Apa maknanya? Pertama, dia bermakna ma madha minaz zaman, menunjukkan sesuatu perbuatan yang telah lepas, masanya berlaku, ataupun madin maknanya lepas. Dan yang kedua, dia memberi makna at-tahqiq, confirm, akan berlaku, pasti akan berlaku, tak ragu-ragu, betul-betul bila diguna fi'il madhi. Jadi semua lafaz akad perkahwinan, akad jual beli, akad sewa menyewa, semuanya kalau kita guna bahasa Arab menggunakan fi'il madhi. Qabiltu, saya telah terima, kerana antara fi'il madhi dia bermakna tahqiq dan juga menunjukkan masa berlaku yang lepas. Jadi di dalam ayat itu diguna ubsilu, jadi diguna lafaz mabni lil majhul. Kalau ikutnya absalu, tetapi diguna ubsilu kerana dia adalah mabni lil majhul. Naib fa'il dia adalah hum di dalam ubsilu itu. Jadi ubsilu adalah fi'il madin, walaupun belum lagi diazab, kerana Al-Quran cerita semasa di akhirat nanti. Dan jika diazab itu pun, kalau menurut ceritanya adalah semasa ia diazab, belum selesai lagi. Jadi diguna fi'il madin ini adalah untuk tujuan maknanya tahqiq, betul-betul mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah mereka lakukan, daripada kekufuran dan juga ejekan, herdikan, hinaan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mabniyun lil majhul. Madmum. Madmum maknanya fi'il madin ini dia adalah mabni. Okey, sampai mana tadi? Ada lagi soalan? Jadi khabar juga boleh tak? Ya, Profesor, tak dengar jelas suara. Allazi itu boleh jadi khabar. Alladhi boleh jadi khabar. Ya, khabar. Ya, alladhi itu dia isim mausul fi mahalli rafa' khabar.
Ulaika Badal. mubtada. Jadi badal kuli min kuli juga ya. Tidak. Dia tak jadi badal Tak boleh jadi badal. Walaupun dia hujang sebab ka tadi dia tak ulang. Ya, tidak boleh menjadi badal. Jadi di sini mubtada ulaika alladzi mausul maftuh fi mahali rafa' khabar. Tak boleh jadi badal lah kat sini Okey. Ubsilu madhi mabni lil majhul mabni lil majhul madmumun. Dia tak sebut marfu'un. Jadi kalau kita belajar kita i'rab ni, kalau dia sebut marfu'un ataupun mansub, marfu'un ataupun mansubun ataupun majzumun ataupun majrurun, itu dia ada hukum i'rab. Maknanya perkataan itu adalah mu'rab. Tapi kalau dia sebut madmumun, maksurun, kemudian maftuhun, kan dia sebut maksur, madmun, maftuh, ini maknanya mabni. Mabni di dalam kitab ni khususnya. Jadi bila disebut fi'il madin mabniyun lil majhul, ini bina majhul, tidak ada fa'il. Madmumun maknanya ini adalah fi'il mabni. Jadi fi'il mabni dia ada dua fi'il mabni. Kita kena ingat fi'il mu'rab, tadi kita belajar isim kan, ada isim apa tadi, isim mabni, dan ada isim mu'rab. Isim mu'rab dia berubah huruf akhir ni. Jadi fi'il pun sama. Dia ada fi'il mabni. Fi'il mabni ada dua, iaitu fi'il madin dan fi'il amrin. Kemudian yang kedua fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Saya ambil bagi contoh fi'il mudhari' dulu yang mabni. Fi'il mudhari' ni contohnya yadhhabu. Yadhhabu, huruf ba itu diletak baris hadapan. Huruf ba itu diletak baris hadapan. Nampak kan? Huruf ba itu diletak dengan baris hadapan. Tapi dia boleh berubah tu ba tu. Boleh jadi baris hadapan, boleh jadi baris mati, boleh jadi baris atas. Kalau saya letak lam, yadhhab itu menjadi baris atas. Itulah dipanggil mu'rab. Tengok berubah kan? Kemudian jika diletak lan dengan nun, lan, yadhhab itu berubah menjadi baris atas. Jadi yadhhabu baris hadapan, lam yadhhab baris mati, lam yadhhaba ba itu baris atas. Ini kita panggil fi'il yang berubah akhir hurufnya. Huruf akhirnya berubah. Dia adalah fi'il mu'rab. Dan dua fi'il madin, contohnya fi'il madin, saya sebut zahaba. Zahaba ini dia barisnya di atas. Jadi sampai bila-bila pun kalau sebut zahaba barisnya di atas. Tak boleh zahabi, tak boleh zahabu, tak boleh zahaba, tak boleh. Kecuali jika dia bersambung dengan wawu jemaah ataupun dia bersambung dengan tak fa'il, zahabta, zahabatum, zahabti, ataupun wawul jamaah, zahabu, wawul fa'il, zahabu. Jadi itu dia mabni dengan dhammah lah. Contohnya zahaba mabni ala fathah. Kalau saya sambung dengan zahabu, jadi dia mabni ala dhammah ataupun madmumun, macam ayat tadi ubsilu. Ubsilu itu disambung dengan waw, jadi dia mabni ala dhammah. Zahaba mabni ala fathah. Itu contoh fi'il madhi, dia mabni, dia tidak ada marfu'. Contohnya kalau kita nak i'rab, yadhhabu ini adalah marfu'. Hukum i'rabnya. Kalau yadhhabu majzum, hukum i'rabnya. Kalau lan yadhhaba mansub, hukum i'rabnya. Tetapi kalau zahaba ni kita tak sebut zahaba mansub bil fathah, tidak. Kita akan i'rab dia adalah madin maftuh. Ataupun kalau kita nak panjangkan sikit, kita sebut apa? Kita sebut madin mabniyun alal fathi. Begitulah i'rabnya. Tidak ada lagi marfu' ke, tidak ada. Okey.
Beres Jadi Maftuh itu apa maknanya? ya, Maftuh apa maksudnya? maftuh maknanya barisnya di atas. Nah, ini baris. Barisnya di atas. Ataupun kita i'rab dia mabniyun, dia tidak berubah dan sentiasa alal fathi, barisnya di atas. Nah, kalau dhahabu kita i'rabnya madin madmum. Madmum maknanya baris hadapan ataupun kita boleh i'rab juga kalau kita nak yang kedua tadi mabniyun ala dhammah. Mabniyun ala dhammah, tengok ba itu baris baris hadapan tu. Beres jadi fi'il madin dia mabni. Satu lagi fi'lul amri juga mabni. Contohnya saya sebut dhahaba, fi'il madinya adalah idhhab. Dalam Quran kan idhhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu qa'idun. Ataupun idhhaba ila fir'aun innahu tagha. Idhhab ila fir'aun faqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi idhhab diguna dengan baris mati. Jadi kita nak i'rab macam mana? Kita tak i'rab dengan majzum. Tak boleh kita i'rab dengan majzum. Kalau kat bawah ni mu'rab yadhhab baris mati ni kita i'rab dengan majzum. Tapi kalau mabni kita tak i'rab dengan majzum kerana majzum ini adalah hukum i'rab. Tapi kita i'rab dengan apa? Kita sebut mabniyun ala sukun ala sukun ataupun yang mabni ala ma yajzamu mudhari'uhu. Fi'il mudhari' ini dia jazam dengan mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Macam mana? Tengok mana jazam fi'il mudhari'. Contohnya lam yadhhab. Jadi mabniyun, kita i'rab di sini mabniyun ala as-sukun. Mabniyun ala as-sukun. Jadi kalau izhab dia mabni dengan baris mati. Okey, saya cuba buat kat sini lam yadhhab. Kalau dua lam yadhhaba. Asalnya yadhhabani saya letak kat bawah supaya nampak jelas. Okey, fi'il amar kecilkan sikit. Fi'il amar idhhab mabniyun ala ma yujzamu mudhari'uhu. Dia mabni di atas jazam fi'il mudhari'. Kalau idhhab mabniyun ala sukun. Fi'il mudhari' dia ada dua, contohnya yadhhabani. Yadhhabani ini kalau ada lam dia buang nun. Jadi kalau idhhaba mabniyun ala hadfi an-nun. Ini dia punya i'rabnya. Kalau lam yadhhaba kita i'rab apa? Majzum bi hadfi an-nun. Jadi fi'il amar dia mabni dengan jazam fi'il mudhari'nya. Jadi kalau jazam fi'il mudhari'nya dengan hasfin nun, jadi dia pun mabni dengan hasfin nun. Tengok kat sini majzum bi hasfin nun. Jadi fi'il amar pun sama, dia mabni ala hasfin nun. Kalau majzum bisukun dia jazam dengan baris mati, maka yang atas ni pun sama, mabniyun ala sukun. Yang kat bawah ni mabniyun ala sukun. InsyaAllah nampak kalau tak nampak pun mungkin ini sebagai permulaan untuk belajar mabni. Jadi fi'il amar mabniyun ala sukun kerana dia mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Begitulah seterusnya. Jadi kita nak kenal fi'il mudhari', fi'il amar ini mabni dengan apa? Jadi kita kena rujuk balik jazam fi'il mudhari'nya dengan apa. Jadi kalau jazam dengan sukun maka mabni ala sukun. Kalau jazam dengan hasfin nun maka
mabni ala hasfi an-nun. Contohnya lam yadhhab majzum bisukun, maka dia mabni ala sukun. Lam yadhhaba majzum bihadfin nun, maka dia mabni dengan hasfin nun. Tengok fi'il mudhari'nya. Jadi antara fi'il yang mabni yang mu'rab adalah fi'il mudhari', fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari', dan fi'il yang mabni adalah fi'il madhi dan juga fi'il amar. Fi'il madhi mungkin agak senang, cuma fi'il mudhari' ini dia ada kaitan dengan fi'il jazam, jazam fi'il mudhari'. Okey, insya-Allah sedikit penerangan tentang mabni, fi'il dan juga isim. Okey, selesai kat situ. Ubsilu madin mabniyun lil majhul, tidak ada juga fa'il dia. Kalau ikutnya boleh saja letak fa'il tapi tidak disebut. Madmun wal waw pada ubsilu, waw itu, wawul jamaah itu ataupun waw fa'il itu adalah naib fa'il. Naib fa'il. Kalau kita nak letak fa'il dia boleh kita sebut absalahumullah. Tapi Allah Ta'ala tadi kalimah Allah itu tidak disebut. Diguna dengan majhul, telah pun saya terangkan sebelum ini. Sama juga yu'khad mabni lil majhul. Kenapa tidak disebut ya'khudullah, disebut yu'khad. Sama lebih kurang dengan ubsilu. Tidak disebut absalahumullah, tidak disebut. Tetapi dibuang Allah, terus disebut ubsilu, lafaz dengan mabni lil majhul. Wal wawu naib fa'ilnya adalah hum ataupun wawul jamaah itu adalah naib fa'il. Apabila tidak ada fa'il, maka maf'ulun bi itu menjadi naib fa'il. Bima kasabu mithlu bima kasabat. Ba itu adalah ba sababiyah, dengan sebab. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa mereka itu dibakar dalam neraka, dijerumuskan, dibakar dalam neraka tadi? Dengan sebab apa-apa saja kasabu, mereka telah usahakan, mereka telah lakukan. Jadi kalau kita merujuk ayat dia sebelum ini, apa yang mereka lakukan? Mereka ingkar, mereka tolak ajaran ataupun dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tenggelam dengan kemewahan dunia, ditipu oleh nikmat dunia. Mereka juga adalah la'iba wa lahwan, alladhi ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwan. Mereka menjadikan agama ini sebagai hiburan dan permainan. Jadi mereka semua itu, usaha mereka itu, perbuatan mereka itu, amalan mereka itu, maka itulah sebab menjatuhkan ataupun menjerumuskan mereka ke dalam neraka Jahannam. Wal masdar muawwal ma kasabu, maknanya bikasbihim. Ini pun kita dah huraikan sebelum ini. Ma kasabat ini, ma itu adalah masdar, ma masdariyah, maknanya ma dengan fi'il selepasnya boleh ditakwil dengan masdar. Jadi kita takwil dengan kasbuhum, oleh kerana ada ba bima kasabat ataupun bima kasabu, jadi kita sebut bikasbihim. Kasabu masdarnya adalah kasbun. Oleh kerana ada waw jamaah hum, jadi kita sebut kasbihim, dengan usaha mereka. Masdar itu fi mahalli jar bil ba muta'alliqun bi ubsilu bi kasbihim. Jadi kalau kita nak tulis macam ni, bima ubsilu bima kasabu, dijerumuskan, dibakar dengan api neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Oleh kerana ma itu adalah ma masdari, ya. Jadi ayat ini juga boleh kita terjemahkan ubsilu bikasbihim, bikasbihim. Dijerumuskan, dimasuk dalam neraka kerana sebab usaha-usaha mereka. Jadi kasbi itu adalah majrur bi ba,
Jadi dalam bracket kalau kita nak takwil, kita nak tukar kepada masdar, kita boleh guna ataupun kita boleh ubah bikasbihim, dengan usaha mereka. Okey. Fi mahalli jar, kerana ada ba' muta'alliqum bikasbihim, itu dia bergantung merujuk kepada fi'il ubsilu. Lahu muta'alliqani bi khabar muqaddam. Khabar muqaddam, syarabun mubtada muakhar, min hamim muta'alliqun bi na'at. Okey, sekejap. Okey. Saya kecilkan sikit. Bima kasabu mislu bima kasabat wal masdar muawwal ma kasabu fi mahalli jar bil ba' muta'alliqun bi ubsilu lahu muta'alliqani bi khabar muqaddam, lahum syarabun min hamim wa adzabun ma'tuf ala syarab, alim na'ad li adzab, bima mislu al-awwal kanu madin naqis muwal wa ismu yakuru mislu yattaqun. Okey, lahum itu adalah jar wa majrur muta'alliqun bi khabar muqaddam. Mana khabar dia? Sekejap. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Tak ada kan khabar kat sini? Syarabul lahum. Syarabun itu adalah mubtada. Kejap. Lahum muta'alliqani bi khabar muqaddam. Syarabun mubtada muakhar. Min hamin muta'alliqun bi na'at li syarab. Adzabun ma'tuf ala syarab. Alimun na'at li adzab. Okey. Jadi apa tadi? Nama apa? Syarabun itu mubtada. Kita tulis barulah kita boleh nampak. Jadi mubtada dia apa? Mubtadanya adalah syarabun. Tapi ada sifat, mungkin kita boleh letak kainun, sifatnya na'at. Syarabun kainun min hamim. Wa huruf ataf azabun, azab alim, sifat kepada azab. Dan lahum. Okey. Mubtada syarabun kainun min hamimum wa azabun alimun. Khabar dia mungkin saya sebut mawjudun, mustaqirrun, tetap, mustaqirrun. Jadi dalam Quran tu tak ada, dia ada ayat dia macam mana ayat dia, saya tulis kat atas. Lahum didahulukan jar wa majrur syarabun min hamimin wa adzabun alim. Itu. Jadi dia sebut khabar muqaddam. Jadi seolah-olah saya cuba buat balik, seolah-olah diletak di awal. Kat sini. Mustaqarrun lahum, apa yang tetap kepada mereka, apa yang kekal kepada mereka, syarabun, minuman. Syarabun, minuman itu sifatnya terjadi kainun min hamim, daripada api, daripada neraka, wa adzabun alim. Okey, mustaqarrun itu adalah khabar muqaddam. Mustaqarrun lahum itu khabar muqaddam. Maknanya khabar yang duduk di depan, tapi tidak disebut di dalam ayat itu. Tapi ada khabarnya. Mustaqirrul lahum, tetap baginya, kekal baginya, ataupun telah dibuat ketetapan bagi mereka,
Jadi khabar ini muqaddam. Kali ikutnya dia berada di akhir ni, kali ikutnya dia berada di hujung ni. Dia adalah khabar. Kat sini syarabun ini adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Syarabu min hamin ini mubtada, mana khabarnya mustaqirrun. Jadi minuman daripada api dan azab yang pedih itu mustaqirrun. Maknanya kekal, tetap bagi mereka. Ini khabar kepada mubtada ini. Tetapi mustaqirun ini telah diletak di depan. Itulah dipanggil khabar muqaddam. Jadi lahum ini dia bergantung kepada mustaqirun yang letak yang khabar muqaddam itu tidak disebut itu. Jadi lahum muta'alliqun bi khabar muqaddam, iaitu mustaqirun. Kita lihat balik apa disebut oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi. Dia kata apa? Dia bagi tahu apa tadi? Syarabu mubtada muakhar. Lahum muta'alliqani bi khabar. Saya besarkan sikit. Okey. Lahum muta'alliqani bi khabar muqaddam. Mana khabar muqaddamnya? Dalam ayat ni tak ada. Khabar muqaddam tak ada. Jadi lahum ini dia merujuk kepada khabar muqaddam yang saya takdirkan di dalam huraian saya ini, iaitu mustaqirrun. Jadi lahum ini dia bergantung kepada apa? Kepada mustaqirrun. Ini adalah khabar muqaddam. Lahum iaitu ja wa majrur muta'alliqun bi khabar muqaddam yang tak ada dalam ayat. Mana khabar muqaddamnya? Ialah mustaqirrun. Muqaddam tu maknanya diletak di awal ayat. Sebabnya khabar ini biasanya dia berada di hujung. Khabar ni adalah predikat. Muhammad cantik. Cantik itu adalah khabar. Jadi cantik itu biasanya berada selepas mubtada, selepas Muhammad. Tetapi di dalam ayat ini khabarnya berada di awal. Khabar muqaddam. Lahum muta'alliqun, muta'alliqani jar wa majrur itu muta'alliqani bi khabar muqaddam, iaitu mustaqirrun. Mustaqirrun. Beres. Okey. Selepas itu syarabun mubtada muakhar. Syarabun itu diletak di selepas itu. Sepatutnya mubtada dia berada di awal, tetapi diletak lewat sikit ataupun diletak diakhirkan, dikemudiankan mubtada itu. Min hamimin muta'alliqun bina'at. Min hamimin itu adalah jar wa majrur. Jadi dia nak ta'alluq kepada apa? Kalau syarabun tak boleh, sebabnya ta'alluq jar wa majrur ini adalah kepada fi'il ataupun perkataan yang bermakna fi'il. Atau minuman ini dia bukan bermakna fi'il. Minuman benda. Jadi mesti ada na'at kepada syarabun. Jadi saya takdirkan tadi kainun. 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 Min hamim ini daripada api tadi dia ta'alluq kepada kainun, terjadi, tercipta. Sifat kepada minuman itu ciptaannya daripada api. Jadi min hamim jar wa majrur ini ta'alluqnya adalah pada min hamim ini ta'alluqnya adalah kepada na'at. Sifat kepada syarabun, kepada syarab. Jadi min hamim muta'alliqani bi kain ataupun muta'alliqani bi na'at syarab yang tidak disebut dalam Quran tapi kita boleh takdirkan, maknanya minuman yang ia terjadi, yang tercipta daripada api neraka. Bukan setakat itu, dan waw ini ataf azabun, dan azab yang sifatnya alim, pedih juga bagi mereka, mustaqirrul lahum, tetap bagi mereka yang masuk dalam neraka tersebut. Beres insyaallah subhanahu wa ta'ala. Syarabu mubtada muakhar, min hamim muta'alliqun bina'at. Kemudian kejap mana tadi? Min hamim muta'alliqun bina'at li syarabin wa adzabun ma'tuf ala syarab. Ma'tuf ni maknanya waw itu waw ataf, adzabun itu ma'tuf ala syarab. Ada dua lah diberi kepada ahli neraka itu. Pertamanya adalah minuman, yang kedua adalah azab yang pedih. Disebut di dalam surah Al-Hajj, ahli neraka ini qutti'at lahum thiyabun min nar
pakaian mereka akan dipotong, pakaian mereka di apa tu, kalau kita nak pergi tempah pakaian kan, dia akan apa tu, dia kira kan, dia ukur, diukur kemudian dipotong kain kan, dia ukur tubuh kita saiz macam mana, kemudian dia potong kain, kemudian dia jahit. Jadi Allah Ta'ala gambarkan ahli neraka ini qutti'at, diukur badan mereka, kemudian dijahit, seolah-olahnya kalau di atas ni begitu. Jadi pakaian mereka adalah potongan kain ataupun potongan daripada min nar, daripada neraka. Kemudian yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Kemudian daripada atas kepalanya dituang air daripada api neraka. Bila dituang air daripada api neraka, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, maka hancur leburlah apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka akan hancur. Ini lebih kurang daripada ayat ini disebut syarabun min hamim, minuman mereka, maknanya api neraka itu, air yang panas itu akan menjadi minuman ahli neraka dan hancurlah yusharu bihi ma fi butunihim, akan hancurlah apa yang ada dalam perut mereka. Maknanya hancur lebur usus-usus semuanya tubuh mereka, dan juga wal julud, dan juga apa tadi, kulit mereka pun akan lebur hancur. Apabila dalam ayat lain kullama nadidat juludahum badalna, apabila kulit mereka hancur terbakar akan ditukar dengan kulit yang baru. Jadi betapa seksanya dalam neraka tersebut. Dan Allah Ta'ala juga sebut walahum maqami' min hadid, di dalam neraka ini ada batang-batang besi. Jadi batang besi ini untuk menguatkan lagi panas azab. Allah Ta'ala sebut secara tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat ke-21 ke ayat berapa. Allah Ta'ala sebut walahum maqami' min hadid, ada batang palang daripada besi, seolah-olah seperti kita buat masywi, kita buat bakar BBQ contohnya, ada kita bakar dengan besi, ada arang, jadi diletak ikan, diletak ayam. Jadi besi itu akan digunakan untuk menyeksa ahli neraka itu. Dan mereka terseksa kullama aradu an yakhruju minha, apabila mereka terseksa sudah pasti mereka akan mahu keluar. Bila lari nak keluar, u'idu fiha, mereka diambil balik, tak boleh keluar, dikembalikan balik. Wadhuku adzabal hariq, dan mereka dikatakan kerasakanlah apa azab-azab yang pedih ini yang kamu tidak beriman ataupun yang kamu pelekehkan. Jadi begitu lebih kurang siksaan. Na'udzubillah minan nar, kita minta jauh daripada neraka, betapa seksanya ahli neraka ini. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut azabun alim, syarabun min hamim wa azabun alim, seksaan yang sangat pedih. Alim itu adalah sifat kepada seksaan. Bima mislul awal, sebelum ini kita dah jumpa. Kanu madin naqis madmum, ini banyak kali dah saya ulang kan. Kana ini adalah fi'il madin tetapi dia naqis. Naqis perlu kepada isim kana dan khabar kana. Madmumun, madmum maknanya mabniyun ala dhammah. Kanu, nun itu bari hadapan, itu maksudnya madmum. Wal wawu jamaah pada kanu itu adalah isim kana. Adalah mereka. Bima, dengan apa? Kanu, adalah mereka. Yakfurun, mereka ingkar, mereka tidak percaya, mereka bantah, mereka tolak. Hasil daripada kekufuran mereka itu, dengan apa yang telah mereka kufurkan itu, maka mereka dikenakan azab Allah Subhanahu wa taala. Yakfurun ini fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun, mithlu yattaqun. Kanu madin naqis madmum, wal wawu isim kepada kana. Yakfuru ini adalah khabar kepada kana. Kana ini dia adalah isim naqis, fi'il naqis, dan dia perlu kepada isim dia. Mana isim kana di dalam kanu ini? Iaitu hum, waw itu. Kanu adalah mereka. Jadi mereka itu khabar, isim kepada kana. Yakfuruna, jumlah fi'il ini adalah khabar kepada kana. Jadi selesai kita punya ayat 70.
berapa hari hampir 3 kali kelas 3 kali kelas untuk kita tamatkan ayat 40 ini. Alhamdulillah, sikit-sikit lama-lama habislah juga. Jadi insya-Allah pada kelas kita akan datang kita akan sambung ayat 71 i'rab dan tafsirana kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Jadi ayat 71 ini pun menarik. Ini ada kaitan dengan mereka yang seru ataupun berdoa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di zaman dahulu, zaman kafir Quraisy dahulu mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, berdoa kepada berhala, dan juga sekarang ini pun ada mereka yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang ini pun berlaku mereka yang berdoa kepada wali, mereka berdoa kepada kubur, mereka minta dengan orang yang mati. Ini adalah perbahasan ayat 71. InsyaAllah kalau diizinkan Allah kita akan tafsir dan i'rab ayat 71 ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, ada soalan 2 minit. Yang perkataan kulla tu Ustaz, kulla tu yang Naik. naik mutlak kan, mutlak. Kulla tu dia punya mutlak tu ada sikit ada ya, kulla ya. Kulla ada dia satu level sifat sikit ada bilangan ya. Adakah kulla tu ada atau ada satu lagi di segi barisnya kulla, kulli, kullu, mana kullu nafsun zaikatul maut. Oh ya. Macam mana tu Ustaz? Ya, kulla ni dia isim. Kan? Dia isim, dia boleh jadi kulli, dia boleh jadi kullun, dia boleh jadi kullan, kulla, semuanya dia boleh. Cuma di dalam kedudukan ayat ini, kulla ini adalah naib kepada maf'ul mutlaq. Naib maf'ul mutlaq. Tak boleh nak i'rab lain. Kalau dia duduk di depan kullu nafsin, kullu itu mubtada wa huwa mudhaf, nafsin mudhafun ilaih. Dha'iqatu adalah khabar. Nampak kan? Ya. Jadi kullu ini dia boleh kalau selepas huruf jam min kulli. Jadi dia tidak ada susahlah sangat kulla ini dia ikut kedudukannya dalam ayat. Dia boleh jadi majrur, dia boleh jadi mubtada, dia boleh jadi khabar, dia boleh jadi maf'ulun bih, dia boleh jadi maf'ul mutlaq. Dia salah satu daripada isim mutlak dia segi bilangan kan, sini bertahun-tahun apa semua tu kan. Oh dia di sini dia nak beri makna semua. Semuanya kan. Adakah di segi dia masuk dalam golongan adada tu Ustaz? Adlin Adlin. Ya, jadi kalaulah disebut wa in ta'dil adlan, jadi dia nampak tak kuat sangat. Kalaulah ditebus dengan tebusan, jadi nampak macam tak kuat. La yu'khad minha, tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau ditambah kulla, wa in ta'dil kulla, dan sekiranya seseorang itu mahu menebus semua, maknanya nampak kan Allah Ta'ala kuatkan dengan semua tebusan. Semua benda yang mahu digunakan untuk tebusan la yu'khad minha. Jadi dia menafikan semualah, maknanya semua benda itu tidak akan diterima sebagai tebusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Haji Jamil Maksud saya ni macam isim maf'ul mutlaq ni dia ada 3, satu segi taukid dan satu dari segi adada. Oh, fungsi maknanya. Jadi kulla ini dia tidak dia kalau nak jadi maf'ul mutlaq itu menunjukkan bilangan, dia kena letak ta di hujung tu. Contohnya akala Muhammadun aklatan. Okey. Kena letak ta. Kalau segi bilangan Ustaz?
Bilangan itulah yang kena letak ta. Kalau tidak ada letak ta tu dia menunjukkan taukid lah. Contohnya kulla. Kita tengok sikit lah, insya-Allah sikit lagi ya. Mungkin ada manfaat untuk kita. Akala Muhammadun aklan. Muhammad makan, betul-betul makan. Tapi kalau saya letak ta marbutah, saya kata apa? Aklatan. Ada ta tu kan. Dia akan memberi makna bilangan. Kalau aklatan maknanya satu kali. Akala Muhammadun aklatan. Muhammad makan satu kali makan. Maf'ul mutlak. Kalau saya sebut aklatain, dua kali makan. Ada ta ni pun ada ni kat sini. Okey, kalau hai'ah maknanya nak menerangkan hai'ah keadaan, dia kena mudhaf ilaih, maf'ul mutlak juga. Contohnya saya sebut akala juga. Saya sebut apa? Saya sebut akala Muhammadun akla al-wazir. Ini maf'ul mutlak juga. Jadi ada beza di sini. Pertama masdar. Tidak ada ta dan tidak ada mudhaf. Yang pertama ini dia memberi makna taukid, menguatkan makna makan. Menguatkan makna makan tadi. Jadi betul-betul makan, bukan main-main ni. Memang lapar betul ni makan ni. Sekarang ni pun dah pukul awal lagi nak makan kan. Kemudian aklatan dia menerangkan bilangan makan. Ada berapa kali dia makan? Satu kali, dua kali, akalat banyak kali. Jadi dia kena ada ta ni di hujung. Kemudian saya guna aklal wazir. Dia menunjukkan bayan hai'ah. Keadaan makan. Ahmad dia makan dia seperti seorang menteri. Seorang menteri mungkin makan dia lain sikit dengan orang biasa ni. Kan? Mungkin cara makannya, sudunya mungkin lain. Jadi ini menerangkan keadaan makan. Jadi semuanya adalah maf'ul mutlaq belaka. Cuma kalaulah akala Muhammadun kulla al-arus. Okey, kita dah jumpa kan. Kulla ini adalah bukan masdar. Dia adalah isim. Jadi kita nak i'rab macam mana? Kita i'rab dia adalah naib maf'ulun mutlaq. Asalnya maf'ul mutlaq ini dia kena masdar. Tetapi apabila kulla ini bukan masdar, dia maf'ul mutlaq dan kulla itu adalah naib maf'ul mutlaq. Dia ganti kepada maf'ul mutlaq. Sebabnya tak boleh nak i'rab dah. Tak boleh nak i'rab maf'ulun bih pun tak boleh nak i'rab kerana dia memang maf'ul mutlaq. Kalau aruzza terus boleh maf'ulun bih. Jadi di i'rab naib maf'ul mutlaq. Jadi itu lebih kurang Haji Jamil. Jadi bila diguna masdar, kita boleh bagi tahu adat, taukid, bayan seandainya menepati ciri-ciri yang saya sebut tadi. Tapi kalau diguna perkataan lain, dia menjadi naib kepada maf'ul bih. Mutlak. Dia juga memberi makna taukid juga. Ya, memberi makna bilangan ke sebagainya. Merakumi semua, nasi itu dia makan semua. Kalau diletak kullu ni di belakang, dia menjadi taukid. Akala Muhammadun al-arus kullahu. Kulla di situ dia jadi taukid. Okey, insya-Allah pukul 10.40 kalau ada soalan boleh tanya saja dalam grup. Kalau saya boleh saya jawab, saya buat. Kalau tak boleh kita jawab pada minggu depan insya-Allah subhanahu wa taala. Okey, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala al-hudur. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Syukran. Assalamualaikum.